Nabi pula. Betul lah aku cakap, Nabi ajar begitu. Ikut saja Nabi punya ajaran. Bukan payah pun. Dalam satu kes dekat Hudaibiyah, Nabi sebut begini. Nabi kata, seekor kambing untuk seorang dan seekor unta boleh dibahagi 7. Itu Nabi sebut. Jadi tak ada masalah. Tapi masalahnya bila saya sebut macam tu, dia kata, betul ke Ustaz, masa kita buat korban tu, binatang tu besok jadi binatang tunggangan kita di pada masyar? Hadis Nabi sebut begitu. Dia kata, binatang tu akan jadi tunggangan kita pada masyar. Saya rasa lah Ustaz. Bila saya rasa ni, saya kata, sudah buat ni. Sekular ke, liberal ke, tak faham lah ni. Dia kata apa? Kalau tunggangan, Ustaz, dia kata, kalau orang yang pernah buat korban kambing, memang dia akan dapat naiklah kambing tu. Tapi kalau macam kita buat korban lembu, Ustaz, kalau saya buat sekali je semua hidup, tak boleh naik. Kenapa tak boleh naik? Saya kata, satu bahagian dia, mungkin kepala ke, tak cukup. Dia kata, macam mana nak bergerak binatang tu? Mana boleh fikir logik macam tu, kan? Dia nak fikir, saya kata, kalau macam tu matilah kita, kena buat 7 tahun. 7 tahun setiap tahun kena buat, ataupun 7 kali kena buat sebelum mati. Betul tak? Kalau kita buat lembu. Sebab, dan bila kita buat lembu tu macam tu, kena pastikan pula, tahun ni aku dapat mana? Ekor. Okey. Tahun depan kena pastikan dapat bahagian lain pula. Tahun lagi satu kena dapat yang bahagian sana. Baru boleh cantum seekor lembu, baru jadi seekor lembu. Kalau saya kata, kau fikir logik macam tu, tahun ni dapat bontotnya, lepas tu dapat tengah sikit, dapat depan saja. Hari tahun yang ke-7 nak dapat kepala lah kononnya. Orang kata kepala sudah ambil, yang ada apa, bontot juga, sambung bontot. Jadi binatang kau takkan pergi mana-mana lah. Sebab sana pun bontot, sini pun bontot. Kau penduduk je lah atas, tak boleh pergi mana-mana sebab kepala tak ada lembu kau. Boleh tak? Oh, zalim macam tu Ustaz. Tahu pun. Nampak? Jangan tanya benda berlebih-lebihan. Nampak? Dan Nabi suruh buat saja. Okey, sebab kita ni kadang-kadang banyak benda yang Allah, fikir logik lah tuan-tuan. Fikir logik, ya baik. Jadi Roman ni, dia kata macam tu. Dia cari-cari, dia kata, tulislah amalmu. Macam mana dia tulis, itu bukan urusan kita. Lalu mayat itu pun berkata, aku tidak mempunyai dakwah dan kertas. Nampak? Aku tak ada apa-apa pun. Lalu malaikat berkata, bukankah kafanmu boleh menjadi kertas dan aidiomu menjadi dakwah dan jari-jarimu menjadi pen? Lalu dipotongkan untuknya sehelai kapan. Mulailah hamba itu menulis, meskipun tidak seperti menulis sewaktu di dunia. Lalu disebutkan amal-amal yang baik maupun yang buruk hingga suatu hari, hinggalah sampai habislah nama. Lalu malaikat mengambil potongan kapan itu dan mengalungkan di leher hamba tersebut. Ini yang Nabi kata, ada ayat Quran, dan tiap-tiap manusia itu kami telah tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetap kalung pada lehernya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi, digantung dekat leher dia. Okey, dekat akhirat ya, gantung kat leher boleh. Dekat dunia orang jantan tak boleh gantung something dekat lehernya. Jadi rantai tak boleh. Rantai walaupun bukan emas tak boleh pakai, ya, tak boleh pakai untuk orang lelaki. Orang perempuan dan tak dialah nak pakai apa pun tak ada masalah, ya. Tapi ada kau perempuan pakai rantai besi? Tak ada. Kan buruk betina ada pakai. Kan orang perempuan tak ada, dia mesti nak emas punya. Kan emas pula memilih tanda emas pound. Berkudis jantan. Habis nak apa? Emas 999. Ada pula minta rate macam tu. Tak apalah. Memang itu dah kelebihannya tuan-tuan. Orang perempuan, kalau tuan-tuan sayang kepada isteri masing-masing, perbanyakkanlah. Ini bukan hadis, cakap saya. Kau main dengar tu hadis, bukan, ini cakap saya. Sebab ada satu kajian sebut, kalau tuan-tuan sayang kepada isteri masing-masing dan nak suruh isteri masing-masing hidup lama, maka perbanyakkanlah memberi emas kepada isteri masing-masing. Sebab apa? Sebab orang perempuan, ada kajian, kalau dia pakai gelang emas atau rantai emas atau apa-apa berkait dengan emas, pembuluh darah dia semakin membesar. Jadi perjalanan darah dia lancar, kolesterol tak ada kacau. Jadi hidupnya lama. Jadi puan-puan kena faham lah, kalau minta dengan suami, suami tak beri, maknanya dia tak sayang lah tu. Dia nak suruh cepat mati. Minta maaf sebutlah, itu contoh saja. Okey, laju. Tak percaya, logik akal boleh bagi. Cuba dapat bonus. Pergi jumpa kat isteri, ya, abang dapat bonus hari ni 8 bulan gaji. Gaji sebulan 18,000. Kita nampak macam tuan-tuan,
dia kalau gaji dan kalau tak berkat oleh Allah Ta'ala tak cukup dengan kita kerja kerajaan, mujur dapat bonus setengah bulan gaji. Sahabat saya kerja dengan satu company apa? Petrol, saya tak ingat nama company tu. Bukan Petronas. Okey, di satu kanan apa benda nama saya tak ingat, di satu company luar negara dia kerja, tapi dia kerja kat Malaysia. Dia balik daripada luar negara. Gaji dia 18,000 sebulan. 18,000. Dia dapat bonus paling kurang 8 bulan gaji. Kita tengok, oh kalau aku lah rasanya tidur atas duit. Tapi dia boleh sampai saya sebab kawan kan. Dia dapat bonus, dia cerita tu dia dapat bonus. Dia belanja kawan-kawan makan semua kan. Dapat bonus, okey, kita tak tanya dah. Kau dapat bonus dari duit halal ke, jangan tanya. Dia belanja makan saja. Okey, kan banyak tanya pula kan. Jangan. Kalau kita tak nampak dia keluar 2 ekor, jangan tanya banyak. Ambil ikan makan. Okey, baik. Bila tu cukup je 2 bulan datang jumpa kita. Cik, pinjam 200. Kau dapat 18,000 gaji kali 8 bulan tak cukup. Nampak tak tuan-tuan? Keberkatan. Keberkatan tu yang penting tu. Gaji kita kadang-kadang 200, orang tu boleh hidup sampai 1 bulan dengan 200. Sebab apa? Keberkatan pada duit dia tu. Tapi kalau tak berkat, memang tak cukup juga ya. Lupa dah saya cerita apa tadi dah. Okey, tak apalah. Itu cerita tentang apa yang saya sebut tentang kalungan tadi. Tak percaya tadi, cuba balik rumah kan cakap bonus tu, cakap kat isteri, abang dapat gini. Jadi abang nak hadiahkan my beloved wife dengan 2 kilogram rantai emas. Apa perempuan tu cakap? Yes. Kenapa jadi begitu? Pembuluh darahnya sedang membesar. Jadi dia laju. Cuba cakap balik rumah kau, yang abang dah dapat bonus 18 bulan gaji. Bukan 12 bulan gaji, 18 bulan. 18 bulan. Tapi abang ingat nak simpan je lah, nak bagi fakir miskin lah duit ni. Cuba tengok muka perempuan. Kenapa? Pembuluh darahnya sudah mengecut. Dia tak boleh fikir logik lagi dah waktu tu. Nampak tak? Itu logik tu. Nampak? Itu kajian yang dibuat luar negara buat. Ya, pembuluh darah. Tapi orang lelaki kalau pakai rantai emas, dia mesti cepat mati. Sebab pembuluh darah dia memang akan terus mengecut bila dipakai. Sebab dia memang tak sesuai. Islam bagi memang tak sesuai. Ya, Islam dah tetapkan. Orang lelaki tak boleh pakai, kau pakai juga. Memang penyakit jawabnya. Baik. Jadi apa yang kita ambil daripada hadis, daripada apa yang Imam Al-Ghazali sebut ni, daripada Ibnu Mas'ud ini, makna nak ceritanya bahawa bila mana seorang manusia, yang pertama tadi kita sebut, kalau nak selamat di alam kubur, ikut cara Nabi SAW. Yang kedua, ini poin yang kita ambil ialah, kalau kita nak selamat juga, sebab apa? Sebab bila kita masuk dalam kubur besok, kita dah mula menulis segala amal perbuatan kita. Pastikan kita hanya menulis benda-benda yang baik saja. Kita buat benda-benda yang baik saja, insya-Allah kita pun akan tulis benda-benda yang baik saja. Sebab setiap benda yang kita buat atas dunia semua kena tanya. Kena faham. Macam contoh, kita duduk kat atas dunia ni, apa benda kita suka hari ni kan? Hari ni berapa bulan hari ni? 29 dari bulan 11. Kita suka pada waktu pukul 7 pagi. Tu nanti malaikat tanya, pada pukul 7 pagi, apa yang kau buat? Engkau telah ketawa. Kenapa engkau ketawa? Semua ditanya. Ketawa ditanya, senyum ditanya, menangis ditanya, semua ditanya, semua ditulis. Sebab itu Sufyan Ats-Tsauri kata, kalau kalungan ini dibuka, yang ditulis tadi dibuka, nescaya setiap orang dia akan memandang sejauh mata memandang segala benda yang dia tulis. Sebab apa? Ya dah, kita hidup atas dunia panjang. Sebab itu kalau nak selamat hidup di dunia ini, seorang suami, macam saya sebut tadi kan, seorang suami dia kena ada rasa tanggungjawab. Sebab bila dia tak bertanggungjawab, maka berat urusan dia di padang mahsyar. Isteri walaupun suaminya teruk macam mana pun, dia kena taat pada suami dia, insya-Allah syurga tempat dia. Suami pula dia lain. Kalau dia taat sangat isteri dia, biar mak bapak dia neraka tempatnya. Nampak? Dia kena bahagikan, seimbangkan, tetapi kena juga raih kedua-dua pihak. Isteri kena jaga, suami kena jaga. Isteri memang kena taat pada suami. Sebab yang baru 2-3 hari lepas ada datang rumah saya, suami isteri, dia kata isteri dia nusyuz. Isteri dia tak puas hati. Saya pun tak sempat nak tanya apa nusyuznya. Saya kata saya tak boleh putus hukum nusyuz. Nusyuz ni kena pergi mahkamah. Nampak? Sebab bila hukum nusyuz, dia tak boleh bayar nafkah. Okey, bila tak boleh bayar nafkah, saya tak boleh cakap. Itu kena keluar hitam putih mahkamah. Baik. Lepas tu isteri dia pun tak puas hati. Isteri dia tanya, nusyuz tu apa benda, Ustaz?
Macam mana boleh jadi nusyus ni? Lepas tu dia mula bertikai Islam. Dia kata Islam tak adil, nusyus ada kat perempuan je, lelaki tak apa. Lelaki dia dayus. Dayus, perempuan nusyus, hukumnya sama. Okey, baik. Saya kata nusyus ni menderhaka perintah suami. Jadi dia kata, lepas bila saya kata menderhaka, saya rasa saya tak derhaka perintah dia. Macam mana? Dia kata saya nusyus, ustaz. Okey, senang cerita, apa benda yang kau bergaduh? Dia kata apa? Benda yang dia bergaduh, benda yang dia cakap-cakap tu semua ditulis besok daripada masyarakat besok. Jadi dia bergaduh-gaduh tu. Lepas tu dia kata Allahumma salli ala Muhammad. Saya kata nusyus ini derhaka. Isunya ialah bapa dia sakit, bapa perempuan dia sakit. Suami dia masa tu luar negara. Jadi dia telefon laki dia, kata nak pergi balik kampung, nak tengok bapa dia sakit. Laki dia kata, no way, tak boleh, kau kena duduk dalam rumah saja. Jadi perempuan dia kata, tak boleh jadi, bapa aku sakit. Dia start kereta, dia belah saja balik kampung. Jadi suami dia tahu, bila suami dia balik, isteri dia tak ada, isteri dia dekat kampung. Jadi dia pun marah, dia kata nusyus isteri dia. Saya kata isu ini sekarang ini masih banyak perbahasannya. Apabila seorang isteri keluar daripada rumah seorang suami tanpa izin suaminya untuk melihat ibu bapanya yang sakit, dia tidak jatuh hukum nusyus. Itu saja. Kalau isteri keluar daripada rumah nak pergi majlis kahwin bapak dia nak kahwin lagi, pergi kahwin bapak dia, suami tak pergi, maka dia pergi, jatuh nusyus. Di isu biasanya ulama kaitkan dengan sakit atau mati. Yang tu tak jatuh nusyus. Isteri boleh pergi. Tapi sakit tu sakit betul. Ini kakak, kenapa kau balik? Bapak saya sakit. Menipu ustaz, bapak dia tak sakit pun. Bapak aku sakit hati dengan kau. Sakit itu tidak diambil kira. Ini sakit yang memang terlantar. Nampak? Terlantar. Sebab itu kena faham. Orang perempuan kadang-kadang dia kena bagi faham, kadang lelaki dia pun tak faham. Nampak? Isu nusyus ni menderhaka perintah suami. Saya tak ingat siapa sebut dulu. Kalau contoh, dekat surah mana dulu bagi? Kalau suami penat balik kerja, minta kopi, isteri bagi kopi lain. Macam mana itu disebut? Suami minta kopi jantan. Jantan lah lelaki kan? Jantan. Bini marah, jantan saja. Ambil nak kopi janda sudah. Isteri bagi laki dia minum kopi janda. Saya tak tahulah dari aspek kalau dia minum bertukar gender ke tidak, aku tak tahulah. Laki pun daripada tak dapat air tak pulang minum je lah, dia pun minum kopi janda tu. Nusyus tak isteri tu? Nusyus. Asalnya sebab apa? Sebab dia langgar perintah laki dia. Laki dia nak kopi jantan, kau bagi kopi janda. Dah lain, nusyus di situ. Nampak? Tapi kena tengok, tak boleh hukum nusyus belaka. Kalau dia kata, maknya dia dah lama kahwin, dia maknya je dah, kan? Maknya nak teh susu separuh gelas. Separuh gelas susu. Lepas tu isteri kata separuh gelas. Nah, minum dia teh ni, tak ada susu. Suami pun jenis takut bini minum kok. Minum. Lepas tu nusyus tak isteri tu? Tak nusyus time tu. Sebab apa? Sebab laki dia ada penyakit kencing manis. Jadi isteri nak menyelamatkan laki dia. Jadi tak nusyus. Nusyus kena tengok suasana dan keadaan. Okey, tengok keadaan. Jadi jangan pukul rata semua hukum ini. Sebab itu kesimpulan apa yang kita sebut daripada dua benda yang kita ambil hari ini. Pertama, kita ambil bahawa kalau kita bila mati, kita besok masuk di alam kubur. Soalan pertama kena tanya ialah tentang iman kita, tentang Nabi. Kalau hadis ini cerita tentang ditanya tentang Nabi SAW. Ingat bahawa yang menjawab soalan itu besok bukan mulut kita tapi amal kita. Sejauh mana kita ikut sunnah baginda Nabi SAW, sejauh mana kita hidupkan cara hidup yang Nabi SAW ajar kita. Itu benda yang pentingnya. Okey. Baik, macam mana kita nak ikut cara Nabi? Kena carilah dalam sunnah-sunnah Nabi, macam mana Nabi buat. Paling tidak benda kecil pun, dekat nak tidur, ambil kain, kibas atas tilam kita 3 kali, dah dapat pahala sunnah Nabi. Ini kan kita tak ada kibas-kibasnya, jauh lagi ya. Tak tahu atas tu ada kala jengking tengah tidur, arwah terus. Tak ikut sunnah Nabi. Nampak? Nabi tu alih-alih dulu. Nabi sebut. Tengok keadaan-keadaan yang mana Nabi SAW. So kita kadang-kadang pahala ini Ustaz Kazim ke sebut?
Ustaz Kazim masih sebut, saya pernah ingat dalam radio disebut, kita ni dah lah banyak dosa. Bukan, kita ni dah lah tak banyak pahala, jangan pula tambah buat dosa. Ayat dia, Ustaz Kazim sebut macam tu. Macam kita lah, kalau kita dah tahu jalan untuk dapat pahala ini adalah sebanyak hembusan nafas makhluk atas muka bumi, cari. Itu kata-kata Imam Ghazali. Okey, banyak sangat orang nak dapat pahala. Datang surau, ustaz tengah mengajar, tak akan dapat apa-apa yang sia-sia. Ni sebelum saya tutup tu, macam saya kena marah baru ni. Hamba Allah Ta'ala tu tak pernah datang surau. Dia baru hari itulah dia datangnya, sebab dia ada benda nak tanya. Kebetulan saya dah beritahu AJK, saya kata saya tak dapat datang hari ni sebab saya ada outstation. Okey, AJK tahu, dia pun datang. Duduk, tunggu. Bila tunggu, saya tak datang. Jadi saya datang minggu depan, dia datang lagi. Lepas tu bila datang lagi, dia tanya, Ustaz, mana minggu lepas Ustaz tak datang? Saya kata, hebat kau ni, AJK pun tak pernah tanya aku macam tu. Lepas tu saya kata, kenapa, apa masalahnya? Kalau nak tanya boleh call saya je, tak payahlah sampai nak tunggu kan. Dia kata, tak Ustaz, saya dah tunggu Ustaz hari pertama. Dah lah hari tu, hari pertama saya nak datang surau, nak berkenalan dengan surau masjid. Tiba-tiba datang kuliah, Ustaz tak ada. Saya telah menghabiskan masa saya menunggu Ustaz dekat surau. Sia-sia saja. Nampak tak ayat dia? Saya kata, Tuan datang sini dengar kuliah ataupun tak dengar kuliah, Tuan niat dari rumah tadi nak apa? Niat saya nak datang dengar kuliah lah. Alright, datang niat nak dengar kuliah. Tiba-tiba saya kata Tuan sampai kat pagar masjid, tengok-tengok, Ustaz tak ada. Tuan balik, Tuan tetap dapat ganjaran pahala macam dengar kuliah, sebab Tuan dah niat daripada rumah tadi. Tak ada dalam benda baik ni Tuan, tak ada istilah sia-sia. Datang kuliah waktu subuh, nampak? Cari tiang, tidur, tak sia-sia. Nampak? Tidurlah macam mana pun, berkerurlah bunyi kerong-kerong pun, tak sia-sia duduk dalam majlis ilmu. Cuma kena sikulah dengan kawan sebelah, itu saja. Tapi dia tak sia-sia. Buatlah apa pun, hatta terlentang bawa tilam, tidur, tak sia-sia. Sebab dia duduk dalam majlis ilmu. Sebab Nabi dah sebut kan, Nabi dah sebut bahawa takkan celaka orang yang duduk dalam majlis ilmu itu. Nampak? Sebab tu kita kadang-kadang bila ceramah, kadang-kadang ada setengah-setengah tempat keras, kita tahu ada SB datang, kita tak apa, SB dah duduk-duduk dah, moga-moga terbuka pintu hidayahnya. Tak ada masalah kan, sebab kita tahu dia akan datang, terbuka pintu hidayah dia. Baik, kita pertama ikut Nabi. Yang kedua kita sebut tadi bahawa kesimpulan yang kedua, ingat bahawa apabila kita diletakkan di dalam kubur, kita akan dipertanggungjawabkan atas segala amal perbuatan kita. Tak ada yang terlepas. Quran sebut la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua benda akan diambil kira. Sebab itu pentingnya bagi kita sentiasa bertaubat setiap hari. Bukan solat sunat taubat bertaubat, mohon ampun dengan Allah setiap hari. Tapi saya dah mohon ampun Ustaz, tapi kadang-kadang salah silap juga Ustaz, ada juga buat dosa. Tak apa, sebab itu kita balik semula yang asal tadi, sunnah Nabi. Nabi kata apa? Salat istikharah itu perlu dibuat setiap pagi dan setiap hari, bukan nak kahwin saja. Nampak? Setiap hari. Sebab apa? Istikharah itu kita mohon dengan Allah supaya Allah lorongkan, tunjukkan kepada kita jalan yang terbaik untuk hari ini. Itu solat istikharah. Okey, jadi Allah bila boleh buat Ustaz? Bila-bila saja, melainkan waktu yang tak boleh. Sekarang masuk waktu syuruk pukul berapa? 7, katalah 7.30 nak cerita. Lepas 7.30 tu sekarang solatlah istikharahnya. Berapa rakaat Ustaz? 2 rakaat pun boleh, berapa rakaat yang kau nak pun boleh. Doanya macam mana Ustaz? Tak payah doa pun tak apa. Senang jawapannya kan. Tak payah. Kadang-kadang orang kita dia tak sembahyang sebab apa? Sebab dia tak dapat doa tu. Tak payah sibuk-sibuk, tak payah sibuk-sibuk. Yang mana kita dapat, kita buat saja. Yang penting solat istikharah itu waktu seorang hamba paling rapat dengan Allah, waktu sujud. Sujud itu mohon dengan Allah Ta'ala dalam hati. Ya Allah, lorongkanlah aku jalan kebaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhlah aku daripada dosa-dosa. Dah. Tak payah doa apa tak apa. Sebab betul tu. Sebab kita kena banyak berdoa waktu sujud. Sebab waktu itulah kita rapat dengan Allah. Dan sebab waktu kita nazak besok, waktu itu setan makhluk yang paling rapat dengan kita.
Okey, paling dekat. Sekarang waktu paling dekat, waktu sujud. Perbanyakkan sujud, mohon dengan Allah waktu itu, sebab nanti besok waktu kita nazak, syaitan tak boleh dekat sebab kita banyak dengan Allah Taala, insya-Allah. Ya, baik, itu dua kesimpulan kita ambil hari ini. Ikutlah sunnah Nabi, tengok hadis, tengok mana-mana yang kena ikut dan sebagainya. Dan yang kedua, ingat kita akan dipertanggungjawabkan atas segala apa yang kita buat masih hidup atas dunia ini. Segala benda yang kita cakap semua sekali akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi moga-moga apa yang kita bincang pada hari ini berkati diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada benda salah silap, kesilapan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.